Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada hari ini adalah komponen utama Kerajaan Malaysia. Terdapat 4 objektif bagi komponen utama Kerajaan Malaysia. Yang pertama ialah Majlis Raja-Raja, yang kedua Badan Pentadbiran Eksekutif, yang ketiga Badan Kehakiman Legislatif, dan yang keempat Badan Perundangan Judisiari. Peranan komponen utama bagi eksekutif ialah menjalankan hal ehwal pentadbiran negara dan menguatkuasakan undang-undang. Terdapat YDPA iaitu Yang di-Pertuan Agong. Di bawah Yang di-Pertuan Agong terdapat Majlis Raja-Raja, dan di bawah Yang di-Pertuan Agong juga terdapat 3 badan iaitu Badan Pentadbiran, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. Anda mesti bertanya-tanya apakah itu Majlis Raja-Raja. Merujuk perkara 38 Perlembagaan Persekutuan, Majlis Raja-Raja ialah tempat bagi Raja-Raja dan Yang di-Pertua Negeri bertemu dan berbincang. Dalam beberapa perkara yang tertentu, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kerajaan supaya memperoleh nasihat daripada Majlis Raja-Raja. Urusan pemilihan dan pelantikan Yang di-Pertuan Agong juga terletak pada Majlis Raja-Raja. Selain itu, majlis ini merupakan kuasa yang tertinggi dalam hal ehwal Islam di Malaysia. Terdapat beberapa tugas Majlis Raja-Raja seperti yang tertera. Seterusnya, terdapat 3 keahlian Majlis Raja-Raja. Yang pertama ialah 9 Raja Melayu, yang kedua 4 orang Yang di-Pertua Negeri, dan yang ketiga penyimpan moho besar Raja-Raja. Terdapat 3 peringkat di bawah Badan Eksekutif. Peringkat yang pertama ialah peringkat persekutuan, yang kedua ialah peringkat negeri, dan yang ketiga ialah peringkat kerajaan tempatan. Badan Legislatif. Badan Legislatif dikenali sebagai badan perundangan, iaitu membentuk undang-undang. Ia terdapat 2 peringkat, iaitu peringkat persekutuan dan peringkat negeri. Pada peringkat persekutuan, terdapat YDPA dan seterusnya Parlimen. Parlimen terbahagi kepada 2 dewan, iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Syarat-syarat Dewan Negara dan Dewan Rakyat ialah: pada peringkat negeri, terdapat Raja atau Sultan atau Yang di-Pertua Negeri, dan di bawahnya ialah Dewan Undangan Negeri, iaitu DUN. Fungsi Parlimen. Yang pertama, mempunyai kuasa perundangan, membuat, meminda, memasukkan dan meluluskan undang-undang. Yang kedua, melulus atau mengenakan cukai-cukai baharu, tambahan atau memasukkan mana-mana cukai. Yang ketiga, menjadi forum untuk membincangkan perkara-perkara yang berkait dengan kepentingan rakyat. Yang keempat, meluluskan belanjawan negara bagi satu-satu tahun tertentu. Dan yang kelima, memeriksa dasar-dasar kerajaan. Proses membuat undang-undang di Parlimen. Bacaan pertama, rang undang-undang dikemukakan oleh seseorang menteri secara ringkas. Bacaan kedua, rang undang-undang dibahas mengenai pesan dan kepentingan kepada rakyat dan negara. Peringkat jawatan kuasa, rang undang-undang dibuat pengubahsuaian jika perlu. Bacaan ketiga, rang undang-undang dibawa ke Dewan Rakyat untuk diluluskan dan seterusnya dikemukakan ke Dewan Negara sebelum dipersembahkan kepada YDPA. Seterusnya ialah Badan Judisiari. Peranannya ialah menjalankan proses kehakiman atau keadilan. Terbahagi kepada 2, iaitu Mahkamah Bawahan dan Mahkamah Atasan. Bagi Mahkamah Rendah atau Bawahan terbahagi kepada 2, iaitu Magistrate dan Seksyen. Magistrate terbahagi kepada 2 kelas, iaitu kelas pertama dan kelas kedua. Bagi Mahkamah Magistrate kelas pertama, iaitu bidang kuasa sivil, Magistrate kelas pertama boleh mendengar kes sivil di mana jumlah tuntutannya tidak melebihi RM100,000, manakala bidang kuasa jenayah mendengar kes jenayah yang tertakluk kepada hukuman denda sahaja, contohnya kesalahan trafik, dan hukuman penjara tidak melebihi 10 tahun. Bagi kelas kedua, terbahagi kepada 2, iaitu bidang kuasa sivil boleh mendengar kes sivil di mana tuntutan plaintiff termasuk faedah tidak melebihi RM10,000, dan bidang kuasa jenayah mendengar kes jenayah yang tertakluk kepada hukuman denda sahaja dan hukuman penjara yang tidak melebihi 12 bulan. Mahkamah Seksyen juga terbahagi kepada 2, iaitu bidang kuasa sivil dan bidang kuasa jenayah seperti yang tertera di dalam slide. Bagi Mahkamah Atasan terbahagi kepada 3, iaitu Tinggi, Rayuan dan Persekutuan. Bagi Mahkamah Tinggi terbahagi kepada 3, iaitu bidang kuasa sivil asal, bidang kuasa jenayah asal dan bidang kuasa rayuan. Seterusnya, Mahkamah Rayuan merupakan memutuskan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi berkaitan kes jenayah atau sivil dan apa-apa bidang kuasa lain yang diberikan oleh Undang-Undang Persekutuan. Manakala Mahkamah Persekutuan terbahagi kepada 4, iaitu bidang kuasa asal, bidang kuasa rayuan, bidang kuasa penyemakan dan bidang kuasa penasihat.
Bagi mahkamah khas, terdapat beberapa mahkamah yang dikategorikan sebagai mahkamah khas. Salah satunya ialah mahkamah syariah. Fungsinya membicarakan kes sivil dan jenayah yang melibatkan undang-undang Islam. Seterusnya, mahkamah rendah syariah iaitu membicarakan kes-kes yang diperuntukkan oleh enakmen negeri. Seterusnya, mahkamah tinggi syariah iaitu membicarakan kes-kes yang diperuntukkan kepadanya. Dan terakhir, mahkamah rayuan syariah iaitu bertugas untuk mendengar kes-kes rayuan. Kesimpulan bagi tajuk ini ialah sistem pemerintahan negara yang berasaskan pengasingan kuasa, eksekutif, legislatif dan judisiari ialah satu sistem pemerintahan yang kemas dan berkesan. Kestabilan dan keadilan dalam sistem pemerintahan dapat mengelakkan negara daripada anasir-anasir tidak sihat seperti pemberontakan dan keganasan. Seterusnya, dapat mengekalkan keamanan dan kemakmuran negara.